Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oi lah, bertemu lagi kita dekat dalam podcast Thinker. Okay, so yes apa? aku rasa kita istiqamah ni dah dekat 10 minggu ke kan? Alhamdulillah. Walaupun aku ada lompat-lompat kau istiqamah kau. Lompat-lompat tu kan kau ada lompat-lompat kan. Ada yang kau tak ada kan. Aku dah banyak kali bagi hit dekat pendengar dan juga viewers. Aku bagi suruh tukar host. Bukan. Kau nak job semua seorang je sekarang. Bukan, aku hint benda yang sesuatu yang kau rahsiakan. Macam aku cakap, Syafa tak ada lah, mungkin period ke mengandung ke lah. Macam tu lah. Oh ya ke? Aku hint banyak kali, dah 2 kali aku hint, tapi orang tak pernah tangkap. Jadi kalau mereka yang tengok, by the way, congratulations. Terima kasih. Berapa kali usaha tu? Off record je. Bodoh lah berapa kali usaha. Aku pun actually tak tahu. Sebab bila kita sembang sikit pasal ni kan. Sebab aku just macam nak bagi tahu dekat semua orang yang bila aku share ni, it's just bukan aku, niat aku bukannya macam sebab macam ada orang cakap, siapa share sebab nak sponsor. nak ada macam tu. Lepas tu ada DM lah. Ke DM ke atau tak adalah cipan? Tak, ini orang-orang yang aku kenal. Kau share sebab kau nak sponsor kan. Tak pun macam ada, share je lah kau pregnant, nanti adalah tu yang nak sponsor. Tu kau ajan. Tapi itu rezeki. Itu rezeki, alhamdulillah lah. Tapi niat aku share tu sebenarnya sebab macam kalau macam orang yang follow, orang tahu pasal last year aku ada mengalami, orang kata masalah, bukanlah masalah, macam aku percaya aku pregnant tapi benda tu tak jadi. Oh ya ke? Aku tak tahu. Ya tu lah. Tapi aku letak je dekat IG. So macam adalah followers yang tahu, adalah yang tak tahu. So maksudnya macam benda tu, so and then dekat situ orang macam doakan Syafa berjaya semua. So sekarang ni macam benda ni daripada awal pregnancy hari tu aku macam discuss dengan Reza, adakah patut macam aku bagi tahu orang aku pregnant ataupun tidak. Masa tu bulan yang keberapa? Masa lepas kencing kat tak. Sebaik saja macam ada double line lah, jom kita share dengan orang. Tak adalah. Itu dah lepas pada first trimester lah. 3 bulan lah. Maksudnya dalam bulan keempat macam tu aku discuss dengan Reza, patut ke macam explain ke apa ke kan. Lepas tu Reza cakap macam selagi orang tak tanya, diamkan je lah dulu kan. Lain lah kalau macam maksudnya macam aku appear on Instagram ke ataupun kat YouTube, kat live ke apa ke, orang cakap siapa macam dah lain je badan semua. Maksudnya ada ura-ura. Ada yang cakap yang tu? Aku tak baca komen sangat lah. Cik tipu. Ada je yang DM aku. Diorang cakap diorang dah tahu dah, tapi macam diorang tak nak tanya. Faham tak? Diorang tak ada lah nak tanya komen ke ataupun nak DM aku tanya siapa pregnant ke apa ke. Takut sensitif lah. Takut sensitif lah. Sebab disebabkan yang tahun lepas tu lah kan agaknya. So Reza cakap tunggulah kalau orang tanya barulah bagi tahu. Tapi kau post tu ada siapa-siapa tanya ke? Berapa ramai yang tanya? Adalah few. Tak ramai lah. Tak ramai lah. Tapi sebab macam diorang cakap, macam bila aku dah share tu, baru diorang DM, diorang cakap macam sebenarnya diorang macam dah nampak dah lain. Cumanya diorang tak sampai hati nak tanya, takut benda tu sensitif ke apa ke. Sebab macam kalau kau tengok aku, macam tak ada nampak pregnant sangat. Problem dia, aku yang hari-hari tengok kau, aku tak tahu, tak nampak beza. That's why tak ada nampak. Tapi diorang DM diorang cakap apa yang nampak beza? Muka naik seri ke? Maybe tak tahu lah. Tapi pakai Wonder Dewi. Cross promote klien tak nak masuk kat kita tu. Tak, maksudnya macam orang cakap macam macam Jess pun cerita, dia macam pergi massage. Lepas tu orang tu Jess tengah judge, takut aku salah cakap. Tak, dia cerita dengan aku macam dia pergi massage. Lepas tu orang yang tu tengok live at Thinker. Lepas tu orang tu tanya, siapa pregnant ke? Lepas tu Jess macam tapi takkanlah nak tipu. Cakap lepas tu cakap sebab badan nampak lagi. So ada certain orang nampak. Ada maybe lah macam moms ke apa ke, maybe dia orang macam familiar lah dengan benda lah tu. Mungkin yang tanya tu selalu ibu lah. Yelah, mungkin lah agaknya ibu. Tapi takkanlah tiba-tiba orang jantan macam kau, siapa nampak lain lah badan dia. Kan lagi pelik kan. So jantan sebenarnya tak nampak. Yang DM tu aku pun semua macam perempuan-perempuan lah, ibu-ibu macam tu lah. So aku decide untuk macam bagi tahu tu sebabnya aku tak nak pula macam aku dah beranak nanti tiba-tiba orang tahu. Siapa dah beranak bila dia mengandung. Lagi macam tak best lah sebab orang semua macam doakan apa semua kan. So aku macam rasa macam tak fair kalau aku macam tak bagi tahu dia orang yang macam Allah dah bagi semua ni, maybe macam ada piece of that is macam came from their doa. Macam tu lah.
Tu je lah niat aku nak share, bukan nak sponsor. Korang ajar. Tapi kalau sponsor okey. Macam tu kan. Okay, terus rezeki lah, rezeki anak. Rezeki lah. Tapi aku tak adalah macam nak tak sponsor ke apa ke. Kita tak meminta, tapi dalam datang ambil je lah. Yalah, betul lah. Apa ni. So itulah, that's that. Itu je. Lepas tu Okay. macam sama je. Tak ada apa-apa yang berubah pun. Okay. Kalau let's say lah, kalau ada yang nak sponsor lah ni, segmen jual. Okay. Engkau nak apa yang orang sponsor? Sebab bagi aku tahulah perjalanan orang mengandung nak beranak. So ada few aku nak things orang yang sponsor yang mahal lah benda. Tak, okay, tipu lah kalau aku cakap tak kan. Betul. Tapi okay lah, exclude the money wise. Let's say lah semua proses tu daripada hospital semua harga sama. Let's say semua harga tu kena 1,000. Okay, kau nak apa, kau rasa benda apa yang kau rasa aku tak nak hasil benda ni, aku nak at least orang tolong. Aku rasa benda yang aku paling tak familiar. Which is masih jual bah. Aku rasa benda yang aku paling tak familiar, which is breast pump. Sebab aku tak tahu. Aku tak tahu. Okay, sekarang ni masalah dia adalah aku malu nak tanya orang. And then even macam orang yang dah tahu pun, aku jarang je tanya dengan dia orang benda-benda macam gini tau. Sebab macam aku tak tahu, aku rasa macam aku macam segan nak tanya dengan orang. Aku rasa macam banyak pula. Entahlah, aku tak tahu macam nak cakap macam benda, sebab benda macam ni is very like macam private. Kau tak tahu sebab jenis ke, atau kau tak tahu? Aku tak tahu bentuk apa? Aku tak tahu sedutan dia. adakah kuat ataupun slow macam tu. Ya tu, betul lah. Yelah, benda macam tu aku tak tahu. Macam pasal breast pump ni kan, macam paling kurang pun macam cousin aku cakap, patut tak payah beli sebelum bersalin, patut beli selepas bersalin. Kan. Lepas tu, tapi aku pun tak tahu keadaan diri aku macam mana. So aku tak tahu nasihat-nasihat yang sepatutnya. Patut aku beli sebelum bersalin ke, selepas bersalin ke, pergi try dulu ke, sebab cousin aku cakap boleh pergi try. Macam tu. Okay, aku terlepas satu benda ni pasal dengan bini aku. Aku lupa tanya. Mungkin aku tanya, tapi alalang kau sini lah, mungkin kau dah tanya, kau dah tahu apa-apa. Susu tu keluar semasa mengandung ke, atau dah keluar baru ada? Dah keluar baru ada, sebab dia ya ke? Tak silap aku dia. Aku Kani, pun macam confirm tak confirm. Kani pernah tanya, aku tak pernah tanya. Oh, dia dah terkeluar tu baru produce susu. Dia tak terkeluar, dia dah keluar. Dah lahir. Dah keluar lah. Dah lahir. Yelah, sebab macam kau kena, benda tu ada stimulation. Sebab stimulation daripada bapak je tak cukup. Astaghfirullahaladzim. So dia macam baby, macam stimulate lah benda macam tu. Kesian budak sekolah yang tengok podcast ni. Lagi kita tengah tak ada air ni. Lagi tengah tak ada air dekat kawasan Selangor. Sekarang mungkin dah ada lah. Podcast keluar dah ada lah. So itulah, itu yang paling macam buat aku confused. Benda-benda lain aku tak macam tak confused sangat. Kalau macam bini aku, tentu dia beli sebelum. Sebab aku rasa sebab dia takut. Aku rasa dia pun tanya-tanya orang juga. Dan dia beli, aku lupa brand apa, tapi brand tu warna kuning dan dia ada, dia macam bentuk petak warna kuning. Aku tu brand mahal kat aku. Tak, patut aku beli elektrik punya ke, ataupun hand pump sendiri punya ke. Penat pa hand pump. Yeah. Hand Aku pump mana tahu. Hand pump kena penat Kena elektrik. Kena elektrik. Bak katakan ni. Tapi Bak elektrik, katakan ni. Kan ni berapa hari sekali pump kan ni? Lelaki kalau pump lain tu. Tu untuk enlargement. Bodohnya lah. Tapi aku rasa yang bermotor atau elektrik, aku rasa ada yang dah murah. Tapi itulah aku tengok yang paling mahal pun harga sampai 2,000 kan. Dia pump apa tu? Boleh pump tayar. Boleh pump tayar. Lepas pump okay. So macam sekarang, macam sebab aku dah nak masuk third trimester. Alhamdulillah, insyaAllah. So sekarang maksudnya aku macam dah start survey apa benda. Ui, banyak agak penat agak. Bukan penat satu hal, tapi banyak agak yang kau kena keluarkan. Untuk macam persediaan kau nak sambut baby, besar agak belanja dia. So aku macam, sebab dia macam ada range lah. Maksudnya orang yang mampu boleh lah keluar nak banyak-banyak. Orang yang tak mampu, aku fikir macam mana tu. Sebab baju baby sepasang RM20 weh. Aku cakap tu bayi. Faham tak? Dulu masa Idris baru keluar, itu paling murah lah aku tengok. Itu dekat Tesco aku tengok. Aku dengan bini aku memang selalu, kalau masa Idris baru keluar ataupun sebelum keluar, masa tengah sarat, kita selalu pergi Good To You. Good To You tu kan reject shop kan. Sebab kalau kita fikir, kalau kau beli beria baju dak kecil, sekejap je baik besar. That's why. So, itu pun satu lagi juga yang aku macam confused. Berapa banyak aku patut beli? Kalau contohlah saudara mara kau yang nak bagi, ambil je. Jangan rasa macam malu ke apa kan. Macam maksudnya yang turun-temurun lah. Maksudnya pada anak-anak sebab memang sangat sekejap. Kasut pun sama. Macam anak aku beli kasut, contohlah kalau kau beli kasut yang muat-muat kaki dia, tiba-tiba bulan depan dah tak muat. Macam
Faham? Aduh, sayang lah. Lagi kalau contoh yang brand conscious kan, beli yang Nike lah, Adidas yang beratus kan, sayang. Babe beli dia yang Babe beli kasut bapak dia lah. Yang beli kat Lazada. So macam aku macam orang cakap tak payah beli baju newborn banyak sangat. Betul. Kau beli baju yang macam besar sikit sebab dia sekejap je besar. So macam aku, bila orang cakap macam tu, aku segan nak tanya, okay, kuantiti berapa. Aku segan nak tanya benda yang macam spesifik tau. So aku takut macam bother orang ke apa ke. So macam bila aku tanya mak aku, oh cukup lah tu, baru 3. Lepas aku cakap 3 je. 3. Lepas tu lepas pakai tu basuh ke macam mana. Macam tu lah. Selalu tak tahulah. Aku tahu bini aku sebab selalu kalau contohlah baby tu macam hari ni dia pakai, esok mungkin dah basuh. Tak boleh nak kumpul banyak-banyak sangat sebab takut rugi kalau tak ni. Sebab macam kerja aku cakap juga, macam baju newborn tak payah beli banyak sebab dia ada yang dia tak sempat pakai sebab tak muat. Ada yang tak sempat pakai semua. So aku macam tak nak lah mengelakkan pembaziran. So aku macam selalu opt benda yang murah-murah. Macam kat Jasco pun tak murah, babe. Dia mahal. Aku macam bad mood mahal. Zaman aku pun Jasco dah mahal. Itu lah. So macam tak apa, pelan-pelan lah. Maybe sebab ini anak first aku, macam nak berkira sangat pun tak sampai hati sebab memang sayang tapi lah. Macam betul lah orang cakap macam kalau boleh beli sikit-sikit, jangan beli sekaligus lah. Sebab kalau sekaligus kau akan rasa duit tu keluar banyak. Lagi pampers lah. Pampers pun kalau tengok kau lah, aku rasa tengok anak pula kena mana pampers kan. Ada yang kan jadi allergic pula. Ada yang murah. Lepas tu nak mahal. Pampers pun nak allergic Mengada betul lah buntut bayi ni. That's why. Tapi tu lah, kita orang pernah cuba banyak lah. Dan Alhamdulillah lah, Idris boleh tolerate Tesco punya brand. yang okay lah. Yang harga maksudnya dekat shelf okay lah. Yang dekat shelf ni. Tapi problem dia, Tesco pun sebabkan aku respect Tesco ni, bukan berbayar tapi Tesco dia dah up the game. Maksudnya di barang-barang Tesco yang mungkin orang perlekeh kan, diorang pun dah up the game dan diorang memang nak sama levelkan Tesco punya barang dengan brand, yang barang-barang yang branded yang lain. So aku rasa good job lah Tesco. Itu aku perasan dekat susu. Susu dia ada susu, bukan ni susu yang macam fresh milk, bukanlah fresh milk, susu kotak yang selalu kita ni kan ada macam like good day. Bukan good to you. Good to you lain. Good day. Lepas tu ada apa benda lah. Kalau ni susu kan, lepas tu ada hari tu aku nak beli susu, aku beli susu Tesco, and then dia sedap dan dia dikilangkan oleh Farm Fresh. Farm Fresh kan. So maksudnya dia macam bukanlah leke-lekekan dulu kan orang macam brand Giant tak nak, brand Tesco tak nak, tapi sebenarnya okey je. Bila dah ada anak ni baru aku fikir okey juga lah. Okey ke Tapi aku beli je biskut Tesco. Sebab aku rasa mungkin, aku tak tahulah Tesco punya modus operandi, tapi aku rasa mungkin diorang ambil dari kilang-kilang yang memang dah well known, diorang repackage. Sebab nakkan brand diorang agaknya, nak naikkan brand diorang. Satu lagi dia bagi bagus lah, dia bagi alternatif yang sedikit murah untuk orang-orang kan. Betul lah tu. So tiba-tiba Tesco tolong masuk kat kita orang. Okay, so yes, that's that on the pregnancy dan sebagainya. Aku akan tanyalah juga dekat IG tu, tapi macam aku 2-3 hari ni macam aku nak tanya banyak dekat IG, tapi aku macam segan gila. Aku tak tahu kenapa aku segan when it comes to this. Mungkin kau kena buat private. Kau kena buat salah satu post yang close friend. Tapi close friend tu bukan kawan-kawan rapat. Close friend takkan 2,000. Mana aku nak pilih. Kau kena ni kot. Kena buat macam satu borang. Borang untuk macam so ibu-ibu mana ibu-ibu yang dah ada anak 2-3 buat telegram kan. Telegram. Maksudnya telegram tu aku rasa bagus, bukan untuk kau je, tapi untuk macam create a society. Ibu-ibu lain, ibu-ibu yang baru nak beranak, nak jadi ibu. Nak jadi ibu. Dan kau yang kumpulkan pun janganlah kumpulkan yang high end punya ibu. Tiba-tiba orang tanya dalam tu, brand stroller apa yang murah? Oh, saya beli stroller 5,000. Alamak, belagak pula kat situ. Macam mana ni? That's why. Tak, sebabnya sorry, aku cakap baju Tesco RM20 yang sepasang. Aku pergi semalam Mothercare. Oh ya Allah, saya nak nangis aku tengok dia punya. Bini aku selalu pergi. Romper dia yang macam dapat beli 4 100 lebih. Aku macam serius lah, ini buat daripada kain apa ni. Lepas tu macam aku dah bersetuju lah dengan Reza on that part. Maksudnya sebab bila baru lahir, anak nak duduk rumah je. Kau pakai cantik pun kau nak gimana? Kita tengah corona ni. That's why. So bila kau nak beli baju cantik ke yang mahal sikit, bila macam dah nak keluar ke apa ke, so kenduri kahwin, nak pergi kenduri kahwin ke apa kan, nak tunjuk anak takkan nak pakai selekeh pula kan. So lah. Sekarang ni baru keluar ni, kita try limitkan berapa banyak yang kita boleh limit. Tapi kau dah beli apa untuk preparation yang setakat ni lah? Aku supaya sponsor tahulah kau dah beli apa. Okay, so pada sponsor
Kepada sponsor-sponsor yang di luar, Syapa dah beli 3 barut. Baru untuk Baru baby lah, bukan baru aku. Satu lagi tu dua pasal bengkung. Bengkung yang aku tengok dekat IG ataupun pasaran itu untuk ibu-ibu yang kurus doh. Ibu-ibu yang tak kurus dengan aku pakai bengkung apa? Aku rasa mungkin ada yang plus size. Sekarang ni kalau siapa-siapa yang ada boleh DM Syafa lah. DM aku memang bagi tahu. Sebab macam diorang cakap macam tak payah pakai yang tali punya susah. Kau nak pakai yang clip Yang macam yang macam sangkut. zip ke apa ke yang tak kisahlah yang macam ada velcro ke apa ke. Velcro. Tak, kalau pakai tali tu aku pernah tengok cousin aku pakai tali satu. Ya doh, macam pakai tali. Kalau kau kerja pukul 9 kau kena pakai tali tu daripada pukul 6 kau tahu tak? Lepas tu nak pergi toilet semua aku macam tu lah. Dia bengkung tu sampai ke bawah ke? Sampai ke Dia private part ke? Tak adalah, dia tutup kau punya pinggul lah. Oh, susah lah kalau nak. Tapi kan kalau takkan nak kencing berdiri. Kena beli yang pipe tu lah kat Lazada. That's why kena bagi yang corong kecubung tu. So yes, itu lah. So sekarang ni aku just baru beli macam apa ni, baby. Baju-baju lah sikit-sikit. Itu pun tak complete lagi. Sebab macam aku penat dah penat gila jalan lah. So kau sanggup bayar orang tak nak pergi beli? From this kind of state lah. Maybe aku beli online je. Online Dulu aku macam ada benda yang aku akan beli online je. So macam baju-baju ni sebab aku nak pegang kain dia. So that's why aku gigih pergi ni. Kalau macam setakat macam dia punya barang-barang nak mandi ke apa ke, aku beli online je kot. Shampoo semua salah. Aku rasa shampoo macam shampoo bedak tu kan, dia akan datang masa first day kau beranak. Ada tiba-tiba orang bagi. ada orang bagi. Kalau tak ada orang bagi je. Tu lah, risau tak? Risau kan. Tulisan dia bagi tu lah. Takkan bagi buah pula kan. Untuk aku. Nah ni buah tangan. Nak buah tangan tu buah apple. Sudahlah cerita sini. So sponsor-sponsor kat luar Siapa just baru beli baju baby je lah. So lah macam ada sebab irony kan. Bukan irony lah, maksudnya baru-baru ni dekat Twitter ada yang Iwan Shah pun apa dia apa 9 tahun tu kahwin. Aku tak tahu dah. Tapi bini aku cerita lah. Sebab selalu bini aku kan cerita benda-benda pasal haluan rumah tangga orang lain. Forumcari.com. Bini aku suka bercerita pasal orang lah. Bukan bercerita pasal orang, maksudnya cerita apa yang pasal yelah kisah-kisah yang aku dengar lah. Dan cuma aku kenal tak nak tahu. Tapi dia ada cerita lah yang Irwan Shah tu memang dah lama 9 tahun kot. Sebab aku tengok dia keluar kat mana tak artikel mana tak. Aku rasa sebenarnya tahun ni tahun rahmat tu sebenarnya. Walaupun musibah datang kan. Ya, walaupun musibah datang, tapi dia tak adalah macam rahmat secara kolektif yang semua orang boleh rasa. Tapi macam alhamdulillah ada orang-orang dia macam dapat rasa manisnya 2020 ni walaupun manisnya sebab dia duduk rumah. Dia duduk rumah kan. Kalau kau ada checklist mesti last tu si. Stimulasi. Semua dah buat. Kita berasimilasi. Asimilasi dan stimulasi. So yes, itulah. Congratulations juga. Macam hari yang aku letak kat IG, hari yang sama artis-artis apa ni, kahwin. Siapa? Bukan Zahira Wilson. Maksudnya kau level-level tak. Kimak. Kau ada grup WhatsApp. Tak ada. Tapi ramai tahun ni macam ramai lah. Macam kalau bukan selebriti pun orang biasa pun macam juga. Aku dengar pun macam ramai juga yang ni. So memang betul lah berkesan lah. Apa PKP. Berkesan lah. PKP memang berkesan lah. Sebab balik rumah penat. So hari ni memang kau penat waktu je lah. Sebelum PKP. So yes, itulah banyak MCO babies. Aku rasa bulan 12 penuh kot. Kan. Kalau dulu kau bayangkan dulu zaman 60-an baby boomers. Lepas tu ada Gen X, Gen Y. So kalau yang lahir ni ialah baby COVID lah. Baby COVID babies. Baby disaster. Sebabnya macam kita start tu bulan 3. Kalau kata kan 9 bulan 12 lah. So kau tak payahlah tanya yang aku. Tanya orang lain. Tanya orang-orang lain. Alright. Okay, kepada mereka yang tadi tengok kita punya live just sekejap itu. Okay, so yes, hari ni kita ada topik. Kita ada topik tu satu je. First half tadi tu je, pasal pregnancy dan keibu-bapaan sedikit. Itulah, Tahniah juga. Kita tak congratulation Mia lagi. On our podcast yang tahniah kepada Mia juga. Anak lelaki Lelaki Isaac namanya. Isaac Muhammad Aid. Abang dia kan Noah Muhammad Aish. Noah Isaac apa? Isaac Muhammad Isaac. No. Isaac kalau Noah Ishak. So Noah Ishak sampai dulu. Muharram itu 6 bulan. Muharram, Safar, Rabiul Awal. So Ishak dulu ke Noh dulu? Kena ingat lah nama-nama Nabi 25 Rasul. Alamak, kena nyanyi. Macam nak nyanyi lah. Adam, Idris, anak nombor 2 Soleh. Okay, Noh dululah.
Adam, Idris, Noh, Hud, Soleh. Noh dah first, apa aku nak kira sebab padahal tak ingat. Takut lupa. Takut lupa. Takut kena bash. Takut kena bash. Tapi Mia kena jaga-jagalah anak dia. Kerana? Takut anak dia jadi mukbang. Sebab Isaac TV. Isaac Osman. Tu ada. Tapi Isaac tu bukan Isaac kan nama dia kan. Dia cakap itu kan bukan nama dia lain. Nama dia lain kan. Nama lain. Izzat lah nama dia. Izzat. Nak popular, nak handsome je Isaac. Tapi kalau Izzat ada English name ke Izzat? Ishak. Tak ada. Izzat tak ada Izzat ada. Tak ada. Tak ada kot. Tak ada kot. Izzat. Mungkin adalah nama. Mungkin adalah kita tak tahu. Macam Daniel pun nama Nabi kan. Tapi bukan Nabi yang 25 tu. Yang Rasul. Dia Nabi yang dalam ratus-ratus tu. Yang ratus-ratus tu. Okay, so yes, congratulations Mia. Semoga selamat menamatkan waktu pantang. Ada berapa minggu je lagi ni? Dah ada nak habis pantang. Pantang berapa bulan? 44 hari. 44 hari. Lepas tu dia masuk kerja lah. Tiba-tiba jadi bos kan. Tiba-tiba masuk kerja. Hari ke-45 maksud kau ngajar. Okay, so yes, kita nak beralih kepada soalan-soalan yang Haikal minta waktu live tadi, yang macam sampai jatuh-jatuh phone. Okay, soalan yang pertama kita bacakan daripada bila nak jemput Jackie TV datang. Sting aku. Aduh, hai. Tiba aku dengan Jackie TV. Okay, daripada IDK Noting. Nama dia? IDK Noting. Soalan ni aku tak tahu lah nak jawab kata akhirin tu straight ke tak. Straight lah. Dia straight. Kenapa orang suruh cakap dia tak straight tu? Okay, maybe sebab rupa dia kot. Mungkin sebab dia tomboyish. Tapi dia tak adalah tomboyish sangat pun. Dia macam datang office setiap hari pakai makeup kot. Sebenarnya. Masa first day dia intern, aku ingat dia kan Intan Serah. Sebab muka dia macam Intan Serah. Dan dia memang asyik tengok cermin je dengan Bella. Akhirin punya cerita lah. Nak jadikan cerita Akhirin suka tengok cermin. Dulu. Even sampai sekarang. Bukan dulu. Sampai sekarang. So dia sebenarnya girlish je semua tu. Tapi maybe sebab dia naik motor, aktiviti dia suka buat. Dia melasak macam tu. So kita nampak lah macam janganlah stereotype macam tu. Yes. Alright, sekejap itu soalan yang kita ni saja. Manja-manja. Kerja dengan keluarga, pros and cons. Bekerja dengan keluarga. Kau pernah bekerja dengan keluarga? Tak pernah. Tak pernah. Aku Kau pun pernah? tak pernah. Aku tak pernah. Tapi macam kita ada seorang yang pernah. Wani. Sini jap. Sini jap Wani. Ada soalan. Ya, macam itu je Wani. Nasib baik hari ni Wani bersiap. Tadi bibitnya yang dah mop ya. Pakai mic aku. Wani, ada follower tanya, apa pros and cons bekerja dengan keluarga? Cakap mic sikit. So you kena bagi tahu you punya latar belakang sikit. Okay. Pros dia apa family you? Family I dia ada bapa I lah, dia ada restoran. Restoran jual apa? Makanan. Restoran jual makan lah. Lunch. Jenis apa? Lunch nasi lauk dengan set-set macam tu lah. So pro dia adalah macam bila I tak tahu nak buat apa, I datang kedai, I tolong, I dapat duit. Okay. Lepas tu maksudnya you tak terikat lah untuk bekerja kat situ. Okay. Kadang-kadang kita kerja for free, kadang kita dapat duit, tengoklah. Okay. Lepas tu kalau pro yang paling orang semua akan tahu, which is kau kalau hilang kerja pun kau ada kedai bapak kau kot. Backup plan lah. Tapi cons dia, if anything happen, tanggungjawab bersama. Tanggungjawab bersama satu, kerugian bersama satu. Okay. Dan tak tentu lagi kau dah usaha gila bapak untuk usahakan restoran tu sampai maju, tak tentu lagi restoran tu akan jatuhkan kau. Tu cons dia. Maksudnya kita dah, yelah, saya anak sulung, jadi kita lah yang paling macam berkobar-kobar membantu family kan. Tapi kita tak tahu nanti at the end of the day kalau harta tu jatuh ke mana. Dia jadi macam bisnes ni, hujung pokok pangkal dia semua orang akan fikir ni mesti nak rebut harta bapa. Macam tu. Tu cons. Padahal kita tak pernah fikir benda tu. Tapi pro lagi banyak pada cons. Okay, tapi itu satu lagi dekat dalam, adakah macam dia macam agak mencabar sikit when it comes to relationship dengan keluarga? Oh yes. Sebab maksudnya kan sometimes kan kalau ada macam orang kata mishap berlaku kat dalam bisnes kan, tiba-tiba kan sebab ada je yang berlaku sebelum ni. Kau terambil ayam 2 ke? Kau terambil ayam 2. Terambil ayam 2 ke apa ke, so nanti ada berlaku macam glitch lah.
So benda tu adalah sebab kalau macam kita kerja dengan bos, kalau glitch dengan bos, habis itulah settle habis. Balik rumah tak bawa kan. Yes. Okay. Ada sebab basically bukan pernah selalu gak jadi macam kita kan kat restoran, ingatkan dah settle kat restoran. Tak. Bila balik, of course saya nak mengadu dengan mak. Mak pula tak suka pasal bisnes abah. Macam tu. Jadi macam mak nak tahu tadi kat kedai abah lagilah. Lepas tu nanti benda tu jadi punca bergaduhan mak dengan abah pula. Tak pasal. Padahal kita nak ngadu sebagai anak. So jadi macam tu lah. Jadi macam aku nak cerita kat siapa lah bisnes ni. Macam tu. Yelah, sebab betul lah kalau kita macam kerja kan mesti ada macam sometimes yang macam you nak de-stress, nak releasekan stress when it comes to kerja kan. Tapi kita, nak bagi tahu siapa kan. So macam dalam family kadang-kadang bila jadi bermasam muka macam kat restoran tu kita ada hal sikit. Contohnya mungkin hari ni target sale kita tak sampai yang macam kita nak. Bila balik kita murung kita jadi macam penat hari ni. Sekali nampak muka bapak, nampak ni orang yang bekerja, orang yang sama bekerja sama. Kita faham. Jadi bengang. Padahal tak ada benda pun. Padahal kalau balik boleh je jadi family balik. Tapi so pros dengan cons dia mana lagi banyak? Pros lagi banyak. Kalau pandai handle, kadang-kadang janganlah masukkan hal kerja dengan hal keluarga. Okey je. Pros lagi satu, saya banyak dapat makan free lah. Ayam dua. Faham. Okey. Okay, dah kembali. Okay, terima kasih Wani. Itu adalah pandangan daripada orang yang berpengalaman sendiri. Memang pengalaman sendiri. Kalau kita tak ada. Sebab kita tak ada. Tapi aku rasa juga sebab apa yang aku sebab macam contohnya macam uncle aku ada satu business, and then anak-anak saudara dia pun bekerja juga dengan dia. Aku rasa bab yang mencabar tu adalah macam kau bekerja, kau kena jaga relationship pekerjaan, dan dalam masa yang sama kau kena jaga relationship dalam kekeluargaan. Tu baru Wani yang kena makan. Cuma kalau contoh yang Mustafa Kamal punya berniaga, Papa ada Mega Holdings. Lagi Daniel. Faham. Main so, duit kan. yang macam juta-juta punya ni kan. So macam mana nak jaga tu? Betul lah juga. Macam aku ada je dengar cerita yang macam sebab macam kau, especially bila kita yang di tahap, maksudnya bukan kita punya bisnes, bukan nama kita, maksudnya contoh bapak kita punya bisnes ke, ataupun mak kita punya bisnes ke, kita akan ada rasa secure. Kan, sebab macam okay, tu bukan bisnes aku, tapi aku boleh macam dapat duit apa-apa semua. So kita ada macam ada setengah orang, ada yang berlaku yang mana dia macam dia ada tendensi untuk macam tak buat kerja betul ke, ataupun lepas tangan ke, sebab kau ada rasa selamat. Sebab itu adalah bisnes keluarga kau. Memang tak boleh pecat. Sebab macam kalau kau yang makan gaji dengan dekat syarikat tu, kau mesti akan ada rasa sense of responsibility semua. Tapi ni tak semua. Tapi macam ada je yang berlaku macam gitu, yang macam aku tahu dengar cerita yang macam bila mentang-mentang company bapak dia dilepas tangan macam tu. Pekerja bawah dia yang memang bukan ada relationship yang bengang dia. Yes. So adalah benda-benda macam tu. So aku rasa itu salah satu cons bila kau rasa terlalu selamat dengan company keluarga kau. Tapi let's see lah, kalau company bapak kau tu, kita ambil konteks Wani lah, kedai makan lah. Aku lagi suka tengok kalau anak tu membesarkan lagi dia punya empire. Macam contohlah, ada satu kawan aku ni, bapak dia berniaga mi rebus. Okay. Siapa? Adalah kawan kita. Kenapa kau tu gelak-gelak tengok kan ni? Macam sayang lah, sebab kawan kita tu tak ambil bapak dia. Bapak dia punya mi rebus memang sedap gila. Memang kalau kat Johor tu bapak dia punya top lah, nombor 1 lah. Ranking lah. Kalau ada kecap ke padu beb ke, memang diorang suka lah. Tapi anak dia belum lagi nak sambung. Betul tak? Betul tak kan ni? Siapa ni? Kan ni lah. Kan ni ke? Kau tak ready lagi kan ni? Tak apa. Kenapa kan dia tak nak sambung? Bukan tak nak sambung. Tak ready belum lagi. Ready untuk kedai makan belum ready. Betul lah. Sebab kalau kena orang ready kata Kani cakap dia tak ready lagi kalau sebab kedai makan. Sebab aku rasa betul juga. Macam sometimes engkau rasa, kalau macam aku juga, kalau macam parents aku ada macam business yang macam Kani punya lah, yang macam besar apa semua. Besar ke ni? Tak. Tapi sedap kan? Sedap tu dah tentu lah. Okey lah, business lah puluh tahun ada. Kalau ayam mesti sepanjang Hayat dia. Sepanjang kecil lah, daripada aku lahir tu ayah aku dah tak. Masalahnya memang 30 puluh tahun lah tu cerita. Aku bukan lahir semalam. Dah tak jalan lah.
Okay lah, tapi kan kalau macam maksudnya dah berpuluh tahun, itu dah kira macam satu legasi tau. Betul. Legasi. Tapi macam kalau aku nak jump in yang tiba-tiba macam nak ni, bukan burden, dia punya ni besar, tanggungjawab dia besar, yang macam aku rasa boleh ke nak buat. So aku rasa macam kalau aku akan jadi macam Kani juga. Belum lagi kot, tak ready lagi. Betul lah, macam Dona lah, Dona bisnes Popia. Dia kan macam tak ready. Sampai satu tahap baru dia full jaga bisnes bapak dia sekarang. Macam siapa nak makan Popia Dona sedap lah. Dona hantar sikit. Betul, sedap sebab memang sedap pun. Popia dia bukan Popia lain. Popia Dona. Kenapa kita jadi macam gini, Haikal? Kita tak boleh start lah dengan benda-benda macam ni. Kan terus jadi macam ni. Okay, so yes. Maksudnya kena ready jugalah anak-anak. Betul, kena ready. Sebab tanggungjawab dia besar, aku rasa. Sebab macam bila sampai masa bisnes tu nak turun dekat kau kena ready. Kau kena ready. Kau tak macam, kau bukannya macam okay lah, tak apalah, biar aku ambil alih lah. Tak. Dia kena ambil kau kena ada ilmu, kau kena ada pengalaman buat benda semua. So yes. Tapi nak kena getting ready, rasa kena involve juga. Yalah, kena involve. Kena intern. Yes, kena intern. Yelah kau tiba-tiba 5 tahun intern maksud kau bayangkan, let's say kalau kau ambil macam secara total dengan secara mengejut, kau tak kenal supplier. Yelah, tak pernah jumpa supplier. Lepas tu tiba-tiba kau nak buat tarik dengan supplier. Dengan PR, kau punya PR sendiri kau nak PR kena skill lagi. Tiba-tiba kau beli ayam kan, sebelum ni 1 kilo RM5 jadi RM7. Betul. Sebab dia tak suka kau. Sebab tak suka kau. Dia suka bapak kau je. Macam tu. Pula dah susah nak berniaga. Betul. Relationship, aku rasa berniaga memang relationship antara kau dengan supplier selalu. Betul. Kalau supplier kau naik harga, macam mana kau nak counter? Kan? Betul lah. Betul kan? Dia bukan macam restoran makan je. Maksudnya kalau apa jenis yang macam perniagaan pun, when it comes to perniagaan, kau mesti akan ada macam external punya relationship kan. Bukannya kau macam kau je satu syarikat tu tak jalan. Bukannya kau buat tahu, kau goreng tahu, tahu sumbat tu semua kau buat dari scratch. Kau buat tahu tu kan. Tu boleh cerita lah. Okay. Alright, next question. Next question daripada Alex Guim. Macam mana sebut? Alex lah. Dia lelaki botak pakai spek mata. Ya Allah. Dia kata favourite live acting ke episod korang? Favourite lah. Macam aku favourite aku Jimanja. Itu favourite semua orang. Okay. Sebab dia favourite lah. Sebab dia dah bertahun, kita still sebut lagi pasal Jimanja tu. Sumpah aku tak ingat lain dah pasal episod lain. Tapi Jimanja tu kau ada ke ni? Kau jadi contestant tak? Jimanja tak, aku tak ada contestant. Tak, Kani go. Sedangkan Reza pun dah boleh turun tahta dia. Kani tak boleh. Sebab Kani, kalau dia jadi Jimanja je habis, image dia akan habis die. Sebab dia macam tu. Sebab dia begitu. So orang lain semua tak kisah. Sebab macam lah ni main-main ni. Kani dia akan cerita influence. Kalau dia jadi Jimanja, dia akan terbawa-bawa. Dia akan terbawa-bawa. Tapi kalau kau? Aku punya episod adalah, aku banyak episod yang macam kita as a whole. Maksudnya episod yang macam kita pakai baju Melayu, pakai baju kerja, pakai suit apa semua tu kan. So macam aku rasa itu yang seronok lah. Walaupun macam dia punya inti tak ada apa-apa pun. Tapi macam bila kita buat sama-sama tu together, kita buat satu-satu benda tu together, aku rasa macam best lah. Aku rasa episod yang macam impactful, bukan untuk aku lah, aku rasa mungkin ramai lah, iaitu masa kita buat giveaway dekat SS15 tu. Oh, okay. Sebab tu first giveaway kita turun kan. Sebenarnya sebelum tu ada lagi. Itu last giveaway. Tahu, tapi maksudnya tak semua pergi. Maksudnya aku tak pergi kat Johor, aku tak pergi kat Penang. Tapi bila aku pergi, sebab sebelum ni kita ingat hype kita macam biasa-biasa je lah kan. Betul. Macam yang beli baju-baju tu, macam kalau let's say lah kita keluar baju 100, so 100 tu jual habis. So kita ingat 100 orang je. Macam kita underestimate dengan underappreciate orang keluar. Tapi sebenarnya kalau kau nak fikir kan, 100 tu sebenarnya jumlah yang besar, babe. Kita selalu fikir kan macam follower dia macam 10,000 tu, sikit dia follower, yang ni 100,000. Tapi kau bayangkan macam kita kan selalu buat macam kalau kita letak dia orang tu 100,000 tu dalam satu tempat, kan ramai. Satu stadium Bukit Jalil kan. Ramai lah. Tapi maksudnya orang yang sanggup turun. Turun untuk ni. So bila aku pergi masa yang tu kan, aku terlambat sikit. So aku macam datang lah. So aku tahu dah beratur tu panjang mana. Tapi bila aku cakap okey lah, nampak macam sampai kedai hujung tu. Tapi bila aku masuk kedai Legend Legend Press. So bila ke belakang kan, dia kan tembus pintu belakang. Aku tahu orang beratur situ juga. Uish. Sebab dia buat satu pusingan tu kan. Aku cakap ramai gila sial. Ramai. Tapi itu dulu. Sekarang ni macam musim corona ni, kalau kita buat giveaway kita je kan. Aku macam tersentuh lah. Pada situ aku jumpa orang yang betul-betul minat ni. Nampak dia, nampak betul nampak lah macam orang tu macam suka kita genuinely. Sebab sekarang aku rasa orang suka je kita. It's just macam nak effort untuk, kalau kita buat apa-apa event ke untuk datang, aku tak tahu. Aku rasa kurang
berbanding yang dulu-dulu. Kalau dulu-dulu kita buat piknik pagi-pagi rembang tu kan orang datang weh. 50 lebih ke Ya. Ramai kat tu. Nak piknik-piknik masa makan-makan nasi lemak sesama kita Tapi diorang segan lah. Diorang segan. Aku rasa tu lah kot. Ada orang camera shy. Kan kita shoot light juga. Mungkin lah. Diorang tak biasa sebab kita kan wow ha. Ya, tapi macam sampai sekarang pun ada je. Maksudnya macam kalau kita buat macam contohnya giveaway, orang still join banyak. Contohnya macam baru-baru ni MACD kan, tak macam 500 pula entry kan. Orang still nak join, nak buat apa, nak join apa benda yang kita buat. So aku rasa sebab sekarang aku rasa mungkin ada ramai fans kita yang jenis dia macam mana, macam silent reader tapi versi viewer. Diorang ada je dengan kita. Aku tahu diorang support kita, kau-kau lah. kita buat apa pun diorang support. Kan, even like macam setakat macam komen benda-benda kita post kat IG, benda-benda bodoh kat IG Tinker yang benda bodoh tu pun kita orang komen banyak. So maksudnya orang still lagi macam tak tahu lah nak cakap orang suka kat kita ke apa ke, but aku rasa benda tu macam memang overwhelming ke sampai sekarang, even sampai sekarang macam overwhelming. Tapi sekarang macam aku perasan sekarang tak macam dulu dah. Yeah. Sekarang kalau macam dulu, kalau kau pergi mall ke apa, siapa sekarang orang tak tegur dah. Jarang lah orang tegur. Tapi macam but the thing is macam apa benda yang kita still buat daripada dulu sampai sekarang, walaupun macam ada, aku akan mengaku yang macam ada benda yang aku rasa macam aku sendiri tak enjoy buat. When it comes to macam live at Tinker ke apa-apa yang kita buat digitally kan, ada benda yang aku rasa macam macam tak syok buat benda lah ni. Tapi orang still lagi appreciate. That's the thing. So tu kita lah. lagi nak berkarya. Wah, karya. Macam podcast. Sebab podcast ni ada satu seorang tu, aku lupa nama dia apa. Dia akan cakap, jangan stop buat podcast. Aku tengok satu komen tu pun aku rasa macam semangat. Kan, betul lah. Sebab aku macam orang nak dengar. Siapa nak dengar kita cakap? Yeah. Kat office ni pun tak nak dengar kita cakap. Aku cakap pun semua potong. Sebab kau nak cakap pasal makanan orang. Sebab tu orang potong. Kita pasal makanan lapar kan. Alright, so next kita punya question adalah, satu lagi soalan yang aku rasa macam kalau aku jawab kat sini pun benda tu akan jadi redundant. Tetapi macam orang still tanya walaupun hampir setahun berlalu, kenapa ramai pekerja Tinker dah tak ada? Aku rasa viewers baru kot. Kalau viewers lama tahu. Ya ke? Sebab diorang sebab macam sometimes kalau aku tengok live at Tinker, almost macam ada question yang macam kenapa dia tak ada? Kenapa dia tak ada? Tapi aku macam, takkan kita nak list down yang buat buat carta kan, so, macam dash nama yang tak ada dah. Mereka yang dah tak ada. Okay, so bagi mereka yang tak tahu, sekali lagi kita ada macam kau cakap lah, retrenchment. Masa episod dengan Terry. Yes, kita ada retrenchment di hujung tahun lepas. So maksudnya ada beberapa orang yang telah bergerak sendiri sekarang. Tapi diorang fly. Yes, diorang betul fly. lah. Diorang fly. So maksudnya kita tak macam, kita pun bila tengok yang dah tak ada ni fly, kita macam bangga lah. Macam okay lah, bagus lah. Maksudnya macam bagi aku, macam orang-orang yang maksudnya yang dah tak dengan kita ni, maksudnya macam walaupun dia orang maybe ada backup plan ke, maybe tak ada backup plan ke apa ke, dia manage like macam to move on selepas kita. Gila, kan? Macam aku sebut je nama, macam Pink tengah buat satu exciting project yang aku tak sabar tunggu. Okay. Which is dia nak buat macam Netflix tapi untuk filem-filem lama. So siapa yang follow Pink tahu lah, dia tengah very bukan struggle lah, macam hustle lah. Nak kumpul-kumpulkan movie lama. Dia syok weh kalau macam tu. Sebab kau bayangkan kalau ini cerita sembang haram, iaitu kalau kau nak tengok cerita P. Ramlee, kau pergi tengok YouTube. Betul. Which is quality memang grainy lah. Dia ada keluar dekat TV, tapi macam maksudnya kalau kau nak tengok kat TV, kau kena tunggu ketika dia specific date semua kan. So kalau kau boleh tengok dengan HD ke, mungkin Pink dapat yang memang HD ke kan. So short tengok Betul lah. Filem lama kita kan. Betul. Pasu orang lain juga, macam contohnya macam Haze pun dah bergerak dengan lebih maju. Aswad pun dah ada bisnes sendiri sekarang. So yes, mereka maybe tak ada dekat dalam Live at Tinker, tapi I believe macam it's macam we always macam kita akan cuba sedaya upaya untuk includekan diorang kat dalam Tinker. Maksudnya macam kita tak lupa pun kat diorang. Tak lupa. Ada je yang macam contact lagi. Tanya-tanya sembang kat sikit. So yes,
Tapi takkanlah macam kita nak kena bagi senarai siapa yang ada, siapa yang tak ada, ya tak? Kalau kau sendiri tengok dah tak ada tu, tak adalah tu maksudnya. Bukan dia tak datang kerja. Bukan dia tak datang kerja. So yes, next. First celebrity crush international lelaki untuk Haikal. Ya Allah, tanya aku. Okay, aku first celebrity crush aku Zac Efron. Dulu siapa yang tahu High School Musical. Dia bukan sebab High School Musical, sebab dia handsome yang aku boleh Relate. yang boleh aku turn on. Haikal apa ni? Tak, bukan turn Dia on. biasa. Tu bagi kau. Okay. Macam bagi aku, bila aku tengok dia punya figure, dia cara dia punya paras rupa, aku rasa aku nak kalau aku dapat buat pendedahan plastik nak muka macam dia. Ya ke? Bagi akulah, zaman-zaman aku confused. Sebab tak confused terus kan. Sekejap, aku lebih tertarik kepada kau punya statement zaman kau confused. Bila? Dia kan confused. Maksudnya engkau tengok lelaki, engkau ada macam bukan semua ada ni macam tu. aku confused, aku bukan lelaki yang depan muka aku. Okay. Confused dalam TV. Apa yang membuatkan kau confused macam mana? Sebab aku rasa time kau biar jangan berani sangat guna perkataan confused ni. Okay, saya tak nak fikir. tak bukan Kau tengok dia, kau tak boleh nak fikir. Bukan, maksud aku dia macam di atas pagar, macam engkau nak cuba mencari diri kau, how you style your fashion, macam mana engkau nak bawa diri kau masa zaman era awal-awal 20-an. So aku rasa kau nak sebab itu sama-sama. Bukanlah macam sexually kau attract dengan dia. Bukan sexually attract, maksudnya sebab biasanya kalau orang cakap confused tu adalah itu. Saya confused yang halal. Maksudnya kau macam mencari diri, adore dia supaya kau macam nak tiru dia punya style macam tu. Mungkin aku lambat sebab macam tu. Okay, nak bagi faham konteks confuse aku tu ialah macam dulu, let's say macam kau dulu engkau confuse nak jadi gothic ke nak jadi punk macam tu lah. Kau mencari diri. Macam aku mencari diri kat situ sebab time tu zaman-zaman kau dah masuk belajar, dan kau tak tahu diri kau ni apa kau nak present dekat diri kau bagi orang nampak apa. Okay. Tu salah engkau adore this celebrity. Macam aku dulu adore play bola nama Kaka sebab aku tengok figure dia macam model, lepas tu dia punya style. So nak cuba nak tiru walaupun tak boleh sebab tak ada duit. Tapi kita nak ke arah situ lah. Faham. Bukan confuse yang tu. Metrosexual lah. Okay. Kau maksudnya kau suka dia punya gaya, dia punya rupa, dia punya secara external lah, macam fizikal dia apa semua lah. Terus pasal fandom ni wujud sebab itulah. Okay. Sebab diorang nak mencari diri diorang yang mungkin dalam fantasi diorang nak macam tu. Kalau lelaki maksudnya same sex lah. Macam perempuan mungkin dia adore Blackpink, Lisa. So semua nak jadi macam Lisa. Dia dah ditiru-tiru sikit. Jadi dolar. Jadi dolar lah. Faham. Jadi diorang belum jumpa the true self diorang. Macam aku sekarang dah jumpa lah. Aku jenis kuat makan, jadi tak kisah apa-apa. Sebab aku dah jumpa dah. Tapi masa aku tengah mencari tu, itulah aku punya reference. Aku rasa lah. Kau rasa macam tu ke? Kau mesti tak ada girl crush juga? Celebrity lah. Girl crush aku adalah tak kisahlah yang gotik yang tak kenal pun tak apa. Sebab mesti engkau jadi gotik tapi tak ada lah. Kau hajar lah. Aku tak tahu apa kau punya. Tak ada, aku tak ada apa-apa. Aku biasa je. Tapi aku tak adalah macam. Tapi siapa yang selebriti yang ataupun orang well known yang kau macam tak ada berpaksi kan? Tak ada. Macam mana kau punya fashion sense? Kau bedal bukannya daripada Kreko ke Utopia ke? Bukan daripada artis. Daripada bukan Bukan. Daripada culture lah. Daripada culture. Aku jarang ikut artis pakai apa. Ambil macam contohnya macam zaman-zaman aku besar adalah zaman-zaman Avril Lavigne kan. Orang ramai ke orang yang macam tu pakai tie macam lahanat. So, aku tak ada pun pakai tie. Faham tak? Aku tak ada dress-dress yang macam ala-ala pakai seluar skate shit. Tak ada. Koyak lutut. Tak ada. Aku tak ada ikut artis sebab tak ada. Tak ada. Aku je lah kot. Tapi mungkin kat luar ada ramai je lah. orang. Tapi aku bukan itu. Sebab itu aku tak ada celebrity crush ke apa. Ada tu ada lah. Tapi macam sebab dia handsome lah tu je. Tapi kalau macam same sex tak ada lah. Same sex tak ada lah. Tapi kalau yang aku just macam tengok style lah. Style tu je. Style lah. Tapi tak ada lah macam kaji dia ni pakai macam apa semua. Tak ada lah. Okay lah kot. Aku rasa ada je orang yang ada je orang yang begitu. Tapi kenapa orang ni tanya kau ya? Entahlah. dia mungkin aku Zac Efron dia. Mungkin lah. Jauh gila kot Zac Efron dengan Haikal Trollala. Okay, ni soalan daripada Akim Ben. Kenapa ramai sangat Akim dan Ben? Akim Ben _ Okay. Aku rasa dua orang punya account kot. Okay, account sama Akim dengan Ben. Kenapa ramai sangat yang bitter dengan Mira Filzah?
Dengan Mira Filzah ke dengan Mira Filzah sendiri? Aku rasa because of the recent yang kahwin tu lah. Yang kahwin ni. Aku rasa bitter. Aku tak faham kenapa nak bitter. Kenapa aku okay, to be honest aku tak faham kenapa nak bitter. I mean like macam maybe sebab macam kita bukannya bitter dengan Mira, bukan kita lah. Orang bukannya bitter dengan Mira Filzah punya perkahwinan. Orang bitter dengan orang peminat dia punya ni. Faham tak? Dekat event yang macam email tu apa ni trending kat Twitter. Oh, dia trending Itulah pasal aku macam faham tak? Bukanlah jealous ke apa kan, nanti kan aku kena bash pula. Dah lah aku baik dengan Syal dengan laki dia semua. Tapi ya, email memang elok pun. Tapi backstory sebenarnya backstory dia adalah sebenarnya aku taste teruk dekat email tu dulu. Tapi tu so sekarang ni Mira Filzah rival aku. So nak cakap tapi kau pernah pergi Greece tak? Aku ajar. Tapi aku pernah macam jumpa dengan email tu. Maksudnya berdepan, tak adalah macam borak ke apa ke. Sebab macam adalah kadang-kadang macam pergi Charles ke apa ke jumpa email tu. So aku percaya memang dia seorang lelaki yang gentleman lah. Memang cara kalau kau tengok cara dia berbual dengan kau pun kau tahu dia. Sama, kau pernah berbual dengan Ima? Shalma punya lelaki. Aku tak boleh. Aku rasa ada barrier. Aku rasa macam ada certain joke yang aku tak boleh nak pergi. Dia orang macam classy. Dia orang macam lelaki-lelaki yang classy. Kau bayangkan aku tak? Aku apa? Itulah pasal. So, macam kadang-kadang macam dengan Ima pun aku ada juga macam rasa macam agak dia ada macam ada benda yang macam tapi dia baik je. Cuma kita je rasa sebab dia orang memang jenis yang family yang classy, yang macam macam Ima pun jenis yang soft spoken, jenis yang macam kalau kau tengok dia layan Shalmaina pun macam mana apa semua. So aku percaya memang abang dia pun macam tu sebab memang keluarga dia orang dibesarkan begitu. Tetapi yang menjadi masalahnya adalah mereka-mereka yang macam tak tahu apa-apa. Bukan tak tahu apa-apa, tapi macam jenis macam the way email look at alamak, laki aku pun tengok aku macam tu. Kau faham tak? Yelah, aku rasa orang bitter dengan fans. Orang bitter dengan fans. So macam tu. Over romanticize. Yes, romanticizing benda-benda tu biasalah. Kau baru kahwin, waktu baru kahwin pun kau tengok bini kau macam sekarang macam apa hal macam tu so benda tu biasalah. Tapi macam sebab kita punya masyarakat memang suka benda-benda yang jiwang-jiwang ni, faham tak? Yelah, jiwang. Kalau takkan masakan drama boleh rating tinggi. That's why. Kalau tidak takkanlah macam jenis yang macam benda-benda yang macam kau cringe gila babi tengok dekat social media pun orang macam sweetnya macam tu. Takkanlah benda-benda macam tu. Ini kan lagi macam bintang popular punya wedding. Lagilah dia tengok macam seronoknya kau dapat macam ni. InsyaAllah kau boleh dapat benda macam tu. Tapi itulah kena pandai lah. Kau kena pandai lah cari lelaki-lelaki yang akan pandang kau macam macam tu kan. Kau kena pandai lah cari. Dia dua pandang macam ni. Itu yang itu pandang gatal. Dia ada dua pandangan redup dan pandangan pervert. Macam tu. So tapi pandangan redup yang paling gempak dekat Tinker Mat lah. Aku rasa kita kena buat lah konten hari nanti minggu ni kita buat konten pandangan redup. Macam semua lelaki kat Tinker ni suruh dia orang buat pandangan redup. Backstory pasal Mat ni pandangan redup yang buat aku gelak gila babi. Time tu baru launch video klip Nabila Razali dengan MK peluang kedua. So kita tengoklah ramai-ramai kat sini. Lepas tu siapa lah cakap Ellie. Ellie tengok pandangan, dia kata Ellie macam suka MK. Pandangan MK tu macam mana? Lepas tu kita tanyalah kenapa kau suka MK? Sebab pandangan redup mata dia. Dalam video kita ada satu shot yang MK macam pandangan redup lah. Lepas tu kita punya MK iaitu Mat. Lepas tu dia pusing, dia kata Ellie, macam ni Ellie. Aku gelap gila babi. Mat memang talented sebenarnya. Mat adalah bakat yang terendam. Bukan terpendam. Dia terendam. Kita macam cuba nak gilap, tapi Mat memang sukar. But apa ni, aku rasa tu konten menarik lah kalau kita nak buat. Kita akan suruh semua orang buat apa pandangan redup. Tengok siapa pula paling champion. Champion dah. Alright. Okay, last. Last dah. Last but not least, kata Kani pandangan redup sikit Kani. Pandangan redup sikit. Tak usah kamera pun. Aku cakap kita kena buat konten. Itu pandangan redup minta penampau cerita dia. Alright, so banyak ni lagi Haikal question. Zafron 05, patutkah kita mendidik orang Malaysia cara yang selamat untuk menggunakan dadah?
Ada ke cara yang selamat untuk menggunakan dadah? Bahaya kot saya tak nak jawab. Tak, masalahnya penggunaan dadah tu memang selamat je, tapi efek dia je kan sebenarnya. Kalau kau cakap Bila dadah, macam- kalau kau cakap dadah, ubat batuk pun dadah sebenarnya. Ya. Kau makanlah ubat, pergi jumpa doktor. Dos tu je. Alright, so Ini yang lama punya. ni yang lama punya Yang ada DM. daripada, oh my god, aku lupa lah nak screenshot nama dia. Faris, the great disabler comes. Jap. Baca dulu. Okey, tak, aku takut dia tak nak bagi tahu nama dia. Takut soalan tu soalan yang Oh macam tak, personal. soalan ni okey je. Okey. Ingat soalan. Soalan podcast yang dibagi kat kita adalah toxic traits that have been normalized. Toxic trait yang normalized. Nombor satu adalah Okey, kau kena explain toxic. toxic traits ni adalah maksudnya Dia takkan berak toxic. terasuh ke? Bukan, bertoksik maksudnya. Toxic traits ni maksudnya adalah satu sifat yang macam Toxic yang tak elok. yang sebenarnya boleh ada. Sebenarnya itu adalah macam kita boleh ada, cumanya macam kau toksikkan dia. Faham tak? Gitu? Benda tu macam benda-benda normal. Okey, Kau macam benda tu toxic tapi kita macam buat benda tu tak jadi toxic. yelah. Ya. Benda toksik yang pertama yang aku rasa paling obvious dalam hidup ni, dalam dunia ni, adalah macam sifat judgemental. Tu toxic trait Tapi lah. normalize. Kalau kau tengok macam benda tu kita normalize Macam gila yang kes babi. Mila Fizah ni lah. Yes. Aku maksudnya. Bukan. I mean like the bitterness tu. Maksudnya macam Sebab yang kau bitter dengan fans sebenarnya, tapi yang terkena Mila Fizah macam member tak ada apa-apa pun. that's why member kahwin je. Kan? Sama je macam orang lain, dia kahwin je. So macam being judgemental ni aku rasa macam satu toxic trait yang macam kita dalam masa macam tak sama ada kita sedar ataupun tidak, kita rasa macam okay kot ada this kind of thoughts. Sebab tu lah contohnya macam ada satu benda yang macam ni kau retweet. Benda tu toxic lah. Yelah. Dan kau setuju, contohnya kalau kau kau setuju. mengenablekan benda tu. Yes. Itu adalah macam being satu thought yang judgemental punya thoughts on one particular ni. Lepas tu macam ramai-ramai yang sokong. Tu maksudnya adalah kita dah normalize benda lah tu lah. Betul, faham. Dan kau tahu benda tu, walaupun kau fikir benda yang sama, tapi kau rasa kau tahu benda tu salah. Kau tahu benda tu tak patut, sama ada tak patut disuarakan ataupun tak patut langsung kau ada. Sebab macam kita nak tipu diri kita pun tak boleh juga. Of course kau memang akan ada judgemental punya thoughts, tapi macam voicing out your judgemental thoughts, itu adalah satu toxic trait. Dia lagi-lagi kat bawah ada orang reply, aku fikir macam tu. Itu adalah satu pengnormalisasian. Penormalisasian. Betul ke perkataan aku sebut? Itu adalah satu toxic trait yang aku rasa macam among kita Malaysian, mungkin luar lagi teruk lah. Luar teruk lah. Tapi kita ambil konteks kita Malaysian je lah, sebab tak ada siapa orang daripada luar dengar kita punya podcast. Benda tu Ada. Siapa? Kat Johor. Kau jangan kau tengah cakap dengan foreigners kan. Minggu lepas kan Foreigner tengah record kau. Respect sikit. Ni rebus batu pahat. Respect sikit. Dia Kenny ke? Dia Kenny ke? Kau Dia pergi US nama dia Kenny. Kau Johor kat mana kan ni? JB. Oh JB. Negeri Sembilan. Skudai. Teruk gila. Jauh dia. So yes, itu bagi aku adalah salah satu toxic trait yang telah dinormalisasikan. Bagi kau? Aku memang seorang yang toxic trait. Cuma aku fikir apa yang selalu buat. Buang sampah tu kira toxic trait ke? Toxic trait buang sampah yang keluar daripada tingkap kereta. Dari dulu lagi masalah tu. Tapi adakah itu dinormalisasikan? Yelah, kalau kau balik kau tengok lah highway setiap kali perayaan, macam mana highwaynya kotor. Dan maksudnya dia akan normalisasi ialah bila kau nampak sampah. Ataupun kalau meja makan restoran tak kemas. Maksud ada yang cakap IKEA satu lah. Satu lagi ialah, lepas tu dia punya toxic trait dia ialah, alah dia kan ada kerja, kenapa dia tak buat je? Aku dah bayar bayar gaji dia lah sebab bayar makanan kan. Tu toxic lah. Apa lagi toxic trait yang kita dah normalkan? Berak tak flush. Betul doh. Betul, kat toilet-toilet awam tu kan. Selekeh teruk. Tak, macam aku bengang adalah macam sebelum kau keluar toilet, kau mesti check kan? Check. Aku adalah orang macam tu. Sebelum macam kau keluar toilet, kau mesti check macam ada terkesan, tinggal kesan ke apa ke. Kan? Tapi kenapa ada bangsa-bangsa yang lahanat ni? Ini bukan bangsa apa, ni bangsa lahanat. Kau tahu tak? Jenis yang macam kau keluar dan kau menonong berlalu pergi dan kau macam tak bertanggungjawab dengan apa benda yang kau dah tinggalkan. Aku rasa kita kena ni tahi shame. Macam mana? Kau tahu macam mana? Tahi shaming. Tahi shaming. Sebab kat toilet, okay, aku rasa semua orang mungkin pernah mengalami situasi ini, iaitu kalau korang pergi korang nak terberak,
kau pergi toilet yang ramai orang, confirm kau nak kena make sure flush sebab selepas ni ada orang masuk. Betul. Kau keluar kau nampak muka kau. So aku rasa kena ada orang kena buat inspection kat situ. Dia akan duduk situ sebelum kau keluar toilet, dia akan check. Okay kemas, tahi tu pun tak ada spot-spot. Tak, kalau tak ada orang pun, maksudnya orang yang masuk selepas tu, apa ni tak flush. Macam tu kuat-kuat. Satu member tengah basuh tangan dan mesti basuh tangannya kan. Kena take shaming lah. Kalau dia tak basuh tangan tu lagi jijik kan. Dia mesti akan basuh tangan kan lepas dia berak kan. So kita macam yang masuk cepat tu, apa ni tak flush, mesti orang pandang dia. So kita kena apa guna ni baju biru tak flush. tak siap keluar lagi pintu. Flush lah dulu. Tahi shaming. Betul loh. Benda macam tu je yang nak bagi orang sedar. Menarik ke tu? Mungkin aku akan buat ke. Okay, tapi ni nak tanya sebab aku lelaki, mungkin Kandi pun lelaki, kita tak pernah masuk toilet perempuan. Tapi ya ke? Ya ke, tak pernah. Like kena bertudung lah. Tapi pernah ada kawan wanita ada juga yang ada je yang macam sometimes kalau macam kencing, shit man, kenapa aku nak kena cerita kan? Dia siram sekali lah. Dia okay, dia kan ada 2 duduk cangkung. Okay. Yang cangkung sometimes kan dekat tempat pijak kaki tu ada cipisan-cipisan memori. Bukan. Dia bukan memori, yang cecair. Oh. Ya, bukan yang macam ketulan. Kenapa kita sembang tai dekat podcast? Kita nak tolong orang. Nak tolong orang . So maksudnya macam okay lah, macam kalau kau bertanggungjawab, sebelum kau keluar, kau akan make sure kan kawasan tu semua bersih apa semua tau. Tetapi jenis yang macam aku tak tahu dia tak boleh aim ke sebab tapi perempuan memang tak boleh nak aim kan. Yelah, tapi logik dia akan straight je kan. Logik tak, kalau macam dia macam ke kanan ataupun ke kiri, yang pergi kat tempat tu, dia mesti akan terkena kaki kau. Takkan kau tak cuci kaki kau. Logik tak? Ini tandas cangkung tau, bukan tandas duduk. Kalau tandas duduk memang dia tak ada gimana, dia kat situ je kan. Dia tak mengalir lah. Dia macam tak bercabang. So maksudnya kalau tandas cangkung, mungkin ada macam angle dia tak cukup darjah apa semua kan. So maybe dia akan ke tepi ke arah ni. Tapi kaki kau kan pijak kat situ. Apa hal kau tak basuh lah. Kalau kau basuh kaki kau, saya tak basuh sekali benda tu. Basuh kaki dia je. Tak logik kan. Tapi macam mana kau boleh bezakan sebab dia warna kuning ke? Kadang-kadang mana yang tak minum air banyak. Baik, saya minum air. So, mana yang tak minum air banyak, warna dia agak ni cerah. Lagi kalau tentu kau tengah bulan kan, dia lain sikit colour dia kan. Tengah bulan apa ni? Tengah bulan, perempuan bulan. Oh, period. Itu bukan warna kuning dah. Tu dah warna dah tak payah cakap pasal ni. Jijik akulah. So yes, itu adalah basuh lah. Sebabnya, tapi betul kau cakap pasal sampah apa semua tu. I mean like macam waktu PKP, paling obvious waktu PKP. Tempat bersih apa semua kan. Greenwood saya bersih. Settle je PKP, keluar je orang. Die. Maksudnya binatang sebenarnya. Binatang kena kurung kita semua bila lepas je ni. Tapi yang soalan kedua dia macam 2 soalan je. Satu lagi soalan adalah benda yang relevan dulu tapi tidak sekarang. Surat. Oh yes, surat betul. Tak relevan. Post sekarang hanya post laju. Surat pejabat dia lah, tapi surat macam aku nak hantar kat engkau. Surat tu dah jadi benda yang sangat mahal nak dapat. Sebab apa tau? Kalau macam tu lah, kau takkan dapat surat saman daripada WhatsApp. Betul? Kau akan dapat surat saman daripada surat. Lepas tu sekarang mesti dah tak ada memang jarang gila ada ni sahabat pena. Cuma ada sahabat keyboard je. Kan? Sahabat swipe. Sahabat itu Tinder. Gila dia dalam level lain lah. Betul lah, sahabat pena. Kau pernah ada tak sahabat pena? Tak ada. Sebab aku nak tahu siapa dia. Macam mana sahabat pena tu punya sahabat pena ni dia adalah kau tulis surat, kau tulis surat, kau hantarlah dekat alamat orang tu. Alamat orang tu macam mana kau cari? Adakah kau random tulis nombor 13? Maybe Majalah mangga tu ada kan? Kalau maksudnya kalau kau nak localize, kau nak sahabat pena kau macam setakat orang Johor. Dulu waktu kita kecil-kecil, kau tak rasa ke macam KL dengan Johor tu jauh gila? Jauh weh. Kan? So kau ada sahabat pena, katalah majalah Kuntum kan belakang tu kan ada gambar, kau punya gambar pasport. Lepas tu bawah ada hobi memancing lah, membaca lah apa semua. Dulu sahabat pena tu ada gambar Tak semestinya. Tapi siapa yang ada gambar tu dia akan dapat banyak. Mestilah kau nak pilih yang daripada ada gambar. Bijak. Bapak apa ni, creepy kat kalau kau bezanya kalau kau swipe left tu buka page lah. Yes. Kau macam selak halaman lain lah macam tu. So kau pilih tu dan kau hantar. Kalau macam yang macam dekat overseas semua tu ada juga maybe macam
Dulu-dulu aku rasa sama juga ada punya ni. Aku rasa aku pernah bersahabat pena secara moden. Daripada majalah Kuntum rasanya. Aku pernah kontak seorang wanita email. Email ke YM. Tapi berborak dan tak ada intention nak ni lah, macam nak saja try. Benda ni boleh tapi dia memang lawa pula. Tak terkejut. Time tu form 2 form 3 kalau lah. Kalau bukan aku dekat majalah Kuntum tu kau nak hantar surat. Mungkin aku swipe page lain. Kau buka halaman lain. Tapi try lah, dia layan lah. Dan kita berkawan agak lama lah. Sampai tahap tu macam dah stop. Sebab dia dulu pun dia sahabat pena. Tapi sahabat pena aku pilih dekat. Dia duduk dekat Manjelara. Alah, menggelabah. Polis postman bersenyum je hantar surat tu kan. Tapi dulu email lah. Oh, email lah. Kan ni pernah kan ni? Tak pernah cuba? Tak, dia boleh check kampung pula. Kampung chat. Tak, MRC apa semua tu. Tapi pun sekarang ada, sekarang maybe ada ada lagi kampung tak? Chat Macam aku tak sure. Tak, maksud aku macam yang halaman sebegitu ada je kan? Tak. Ke sebab sekarang ni macam orang lagi pilih yang macam nak gambar punya. Nak gambar. Kan sebab kalau macam MRC dulu kan macam sejenis yang macam kau nak kena berkenalan ASL apa semua lah. Kalau kau ayat bunga kau menang lah. Lepas tu kau nak kena ayat dulu, lepas tu baru hantar gambar, lepas tu tiba-tiba tak hantar gambar tu hantar gambar tak okey tu macam tak kawan. Hantar gambar boleh tapi yang dot tu. Ada selamat hari raya. bunga api dia bunga api kan. Betul. So apa lagi benda-benda yang macam dulu relevan gila? Telefon gagang. Bukan telefon rumah. Telefon rumah. Sebab, sekarang pun tak ada kan. Tapi baru 2 hari lepas telefon rumah mak aku berbunyi. Ya ke? Telefon rumah. Terkejut tak? Line. Terkejut lah. Asal lah? Rupanya yang call tu ialah orang basuh repair washing machine. Macam rare dia call. Asal tak call. Handphone aku rasa dia tak ada kredit. Lagi mahal lah kalau daripada dia pakai landline. Dia pakai telefon kedai dia, telefon rumah. Kalau dia pakai telefon kedai dia boleh je nak telefon handphone. Apa masalahnya kalau bukannya ada kredit ke apa kalau telefon rumah. Yang tak ada kredit tu kalau dia pakai handphone. Lagi mahal kalau telefon landline. Tak pun dia stuck dekat zaman mana lah. Tapi cool lah. Aku macam pada boleh je call bapak aku. Tak, maksudnya sekarang ni orang ada telefon rumah. Tak, telefon rumah tu sekarang tu hiasan tu. Tak, hanya untuk NTM. Kalau kau pasang Unify. Unify dapat telefon yang wireless kan. Wireless tu. Tu je. Tapi rumah aku yang kat Batu Pahat still ada lagi lah. Mak kau guna? Guna kalau telefon rumah sebelah. Dekat-dekat lah rumah yang dekat-dekat. Asal tak keluar rumah je. Kita dah maju sekarang. Tapi kau boleh bayangkan tak? Contoh masa zaman kita masa kita zaman hidup ni, kita dapat rasa kita peralihan zaman daripada telefon rumah ke handphone. Kalau zaman dulu ingat tak dalam cerita Piramli yang zaman Doremi yang telefon kat luar tu. Yang telefon. Macam mana zaman diorang peralihan ke telefon rumah, mesti diorang macam best kan. Mesti luxury, benda tu luxury. Mungkin juga orang kaya je lah yang ada telefon. Ayolah, macam cerita Tiga Abdul. Tiga Abdul lah yang bapak dia ada telefon kat rumah tu. Cuba kau bayangkan daripada dulu yang orang dulu yang macam hidup zaman perang tu. Pakai Telegram tu. Telegram bukan yang app. Telegram yang surat tu. Kalau katalah kan, contohnya macam husband dia ni askar kan, lepas tu gugur kat medan perang, bini dia dapat telegram je babe. Dinda di medan seni. Bini dapat telegram je. Lagi susah, lagi lama kan. Dah ke bumi dah apa semua, baru bini kau dapat tahu kau ni. Kesian tu. Zaman-zaman perang dulu ada je hidup lagi macam. Ada yang macam orang yang hidup kat zaman perang dulu hidup lagi sampai sekarang kan. Kita kena tanya tu. Tapi yang hantar tu mesti Aseng. Cerita saja Hasan. Aseng ah. Ini bagi surat. Ingat kan dia masuk hutan tu. Aseng kan nama dia? So maksudnya macam kena hantar. Kalau kita belakang lagi yang hantar pakai burung lagi. Hasan lah. Weh, tapi aku tak boleh bayang kalau yang hantar pakai burung. Berapa lama nak sampai surat? Lama tu. Nak kena train burung tu lagi. Nak kena train burung. Macam mana burung tu tahu alamat tu? Maksudnya burung dulu ada otak lah. Pelik ke aku macam nak tahu juga macam dia train macam nak pergi kan. Aku rasa burung tu pakai GPS lah dulu-dulu. Kalau dah telefon pun, dah kalau Asing yang kena hantar telegram, asal burung tu ada GPS, kenapa Asing tak ada telegram? Kau bayangkan dulu-dulu kalau kita tengok ni, yang aku menyirap satu benda je. Surat tu digulung-gulung ikat kat kaki burung. So maksudnya dalam 3-4 ayat dia.
Kau pegang burung tu terbang jauh-jauh. Atau hai buat apa tu? Buat apa ciu? Macam tu. Peciu. Mesti jadi Dua hari ke dah sampai. burung tu mesti angin kan? Angin satu lah. Tapi yang dapat macam tu lah. Aku hantar surat kat kau. Okay. Kan kau lah. Aku hantar surat tu kat burung kena perempuan. Mesti perempuan tu baca, hai buat apa ciu. Mesti macam berahi gila. Burung tu. Bukan perempuan tu. Asal lah. Sebab macam dapat Dia SMS. macam shock gila lah Macam kan shock dapat lah. surat. Kan. Lama babe. Macam mana yang macam kena hantar surat pakai kapal. Ui lama gila. Sekarang tiba-tiba masuk macam, air. sekarang ni semuanya macam beli barang kat Lazada hari ni besok sampai dah. Pantas kan. Sekarang ni aku rasa kan orang dulu mungkin agak kerugian masa sikit berbanding kita. Tak sebenarnya. Kalau orang dulu zaman tu dia punya teknologi macam kita, so dia lagi kaya. Kaya rabak punya. Memang Tapi macam kalau kita pun sebenarnya cepat tapi kita rugi kat sebenarnya masa. Rugi lah sebab kita tak semayang. Sebab tak bukan sebab macam orang dulu dia rugi masa sebab dia banyak benda tu ambil masa yang lama. Kita rugi masa sebab kita terlalu banyak dalam satu hari benda buat. Tapi masalahnya kita memberikan masa dengan social media benda yang tak faedah. Yelah sebab tu kan aku cakap rugi. Kita banyak masa lah. Rugi masa kita rugi sebab banyak benda yang kita buat. Tak usah lah orang cakap golongan boomers ni lebih produktif. Sebab orang memang dari dulu memang kena hustle. No shortcut. Kan? Macam kita semuanya hujung jari. Hujung jari shortcut mudah senang. Nak cari hashtag pun senang. Kita kena panggil ni boomer seorang untuk. Siapa tu bapak kau boomer? Adli tak boomer? Adi tak Adi boom. Adli cikebum. Okay, by the way, kita nak habis podcast kita. Thank you. Boleh bagi soalan. InsyaAllah kalau ada yang nak tanya lagi, kita akan jawab pada minggu depan punya episod. Dan screenshot jangan hilangkan. Okay, Fakta. Oh, okay. Fakta. So, fakta hari ni aku baca dia ada 2. Tapi dua-duanya binatang. Berkaitan dengan binatang. Burung tadi ya? Bukan burung tadi. Kalau aku jadi burung tu aku menyerap lah. Okay. Kau tahu tak macam mana zirafah tidur? Kangkang kaki. Habis tu macam gini. Takkanlah dia tidur macam tu. Dia tidur macam kambing yang kelepek kaki dia. Lepas tu dia, tahu tak? Lepas tu leher dia ke mana? Leher dia gulung lah. Gulung. Kau ingat apa wayar mic dah gulung? Macam mana dia gulung? Diam lah kau. Panjat pokok. Bila Ben zirafah cakap, banyak pokok? apa bila zirafah banyak pokok? Okay, tak tahu. Okay. Dia punya kepala, dia akan sengitkan bantal dia adalah punggung dia. Lembut lah, gebu. Gebu lah kan. Selesa lah dia tidur. Punggung orang ke punggung sendiri? Punggung sendiri lah. Motif punggung orang, dia akan macam duduk yang macam turun macam tu. Macam kucing ke apa ke. Tapi leher dia yang panjang tu, dia akan ke punggung dia. Tak sakit leher ke? Itulah pasal aku tengok gambar pun aku cakap, ni kalau lama-lama ni aku pedih pedih ni otot ni. Tapi apparently itu cara dia tidur. Alright. So yang kedua, binatang yang kedua. Okay, kalau ancient Roman, zaman Roman dulu. diorang kalau war kan ada elephant kan. So ada satu macam ni, diorang nak apa ni, sebab dia gunakan elephant kan macam gah gila kan. So ada satu pihak lagi ni, diorang untuk oppose elephant ni, kau tak ada guna apa? Tikus. Babi. Babi, war pigs. War pigs. Nak lawan gajah tu. Nak lawan gajah tu. Kenapa? Sebab bunyi pig squeal tu yang macam Jai yang oing okay. yang Jai selalu buat tu, elephant takut. Bukan takut dengan tikus ke? Sebab aku tengok Mythbuster takut dengan tikus ke? Aku rasa elephant banyak takut dengan banyak benda kot. Penakut lah. Dia takut dengan semut. Tu cerita dongeng. Oh ya, yang semut masuk ke telinga dia tu. Lepas tu semut berperang dengan telinga dia. Ke? So yes, itulah apa ni fakta tentang haiwan yang aku jumpa 2 hari ni. Menarik lah. Menarik lah fakta haiwan tu. Kan ni ada fakta ni? Tak ada fakta? Okay. Kat ni pandangan redup. Kita ada fakta. Okay, itu saja fakta untuk minggu ni. Fakta binatang Yes, fakta binatang. Tapi aku nak google lah zirafah tidur. Google. Menarik tengok. Tapi kalau tadi babi tidur macam mana? Nak google babi? Kalau kau rasa babi tidur macam mana? Kau rasa babi tidur macam mana? Tutup hidung kot? Salah. Dekat bilik hotel murah.
dan dia rosakkan darah orang. Tu babi. Punchline abang. Macam mana dia tidur Oh okay, dia takkan baju lah cerita. Alright, so yes. Terima kasih Haikal atas punchline yang padu. Okay, so yes, seperti biasa Haikal, kalau nak tengok podcast boleh tengok dekat YouTube macam biasa, Podcast Tinker. Dan kalau nak dengar, boleh dengar kat Spotify, Apple Podcast dan macam-macam tempat lagi. Kau yang belakang tu macam Juruhebah Pasar Raya, macam-macam tempat lagi. Jualan murah. Yeah. Alright. Wait, okay, speaking of that, dulu aku memang nak jadi tu Juruhebah Pasar Raya. Jualan murah. Tapi macam aku rasa suara aku macam tak okey. Kalau kena lah. Dia kena suara yang dia kena ada satu suara yang macam Juruhebah Pasar Raya. Dia punya suara kena macam lebih kurang macam abang-abang DJ kenduri kampung. Oh, yang sekarang kita Yes. susu pekat RM2.10. Yes. Impian dulu kalau aku dapat jadi. Dulu ada macam tu Dulu macam kau tak nak pergi pasar raya ke dulu? Kesian kau, mesti miskin. Pasal Ahok tak ada. On Tai Kim. Dulu job prospek Habis tu yelah. kau ingat orang tu buat jadi Juruhebah tu free. Yelah, maksudnya diorang ada level. Contohnya kalau dulunya Johan, kalau kau pergi Kamda semua tu ada. Sekarang Kamda. aku tak tahu ada ke tak, tapi macam Kamda kena jual kain tu semua tu kan. Jekyll ada buat, tapi Jekyllnya dia tak ada main lagu. Aduh, boring. Kita ada buat Happy Hour. Happy Hour. Tak best. Dia kena macam suara abang-abang yang macam DJ kenduri kampung lah. Syok tu. Beraya macam makcik tengok. Banyak acik beli. Makcik beli kangkung RM2.10. Kat mana beli kangkung? Padahal kangkung promosi hari ni kangkung. Tapi dia punya suara makcik basah. Haikal bodoh lah. Okay, so yes, thank you Haikal. Alright. Kita jumpa lagi minggu depan. Thank you Kani sebab bagi pandangan redup. Tak boleh lupa apa pandangan redup. So yes, insyaAllah kita jumpa lagi minggu depan. Cuba kau bayangkan kalau DJ radio tu macam makcik tu kat depan tu, DJ radio dia buat pandangan redup. Saya kangkung tu. Kesian makcik kena gangguan seksual kat pasar raya. Pandangan redup kan suara macam tu. Tu padahal orang tu jaga kangkung. Makcik dah keluar buat report HR. Okay, so yes, kita jumpa lagi minggu depan. Bye. Bye. Assalamualaikum.